Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hai, bersama saya Mahis dalam tutorial perkongsian bagaimana kita menjalankan pemasaran link affiliate kita. Okey, ini adalah link affiliate anda. Seperti mana anda lihat, saya punya link affiliate dekat hujung ni, dia ada bisnes. So daripada sinilah kita akan cuba mempromosi link ini sebanyak mungkin supaya orang klik. Apa yang kita kena faham adalah semakin ramai orang klik link affiliate ini, maka potensi untuk mendapat jualan tu lebih tinggi. Okey. So apa yang kita perlu buat untuk permulaan ni adalah kita nak trick sikit link affiliate kita supaya susah dikesan. Sebab kadang-kadang apabila kita menggunakan link affiliate seperti ini, ada orang dia tak nak beli melalui link affiliate kita. Sebab bila dia beli melalui link affiliate kita, nanti kita akan dapat commission. So kita perlu trick link affiliate ini supaya dia tidak dapat dikesan. Itu yang pertama. Lepas ni saya tunjuk macam mana nak buat. Kedua, teknik yang biasa digunakan oleh affiliate saya tengok adalah mereka menyediakan bonus yang lain yang relate dengan produk kita. Contohnya, siapa yang beli melalui link affiliate anda, maka anda akan berikan bonus seperti e-book ataupun boleh bagi bonus seperti texture, boleh action yang berkaitan dengan Photoshop supaya mereka berminat untuk membeli produk ini dengan anda. So commission anda akan dapat seperti mana yang kita janjikan. So itu adalah teknik ataupun cara untuk menarik, sebab kita banyak affiliate. So affiliate itu akan masing-masing akan bersaing. So cara yang terbaik adalah siapa beli melalui link anda, anda akan bagi satu bonus. Okey. So daripada situlah kita akan cuba membuat persaingan sihat supaya masing-masing memberi bonus yang masing-masing, dan daripada situ orang akan memilih siapa dia akan dapatkan DVD tutorial tu. Okey. Tu adalah trik yang pertama. Trik yang kedua, kita nak trik kita punya link affiliate. Okey, sekiranya anda perhatikan dekat ujung ni adalah saya punya ID. So apabila saya copy, so dia akan keluar kita punya website. Okey. So daripada website inilah orang akan dapatkan DVD tutorial yang kita jual. So affiliate sebenarnya apabila anda perhatikan dekat ujung ni dah tak ada kita punya ID. Sebenarnya dalam sistem kita dah detect bahawa pengguna telah klik link tersebut. So anda boleh lihat berapa klik yang anda dapat. Cuma ada cara yang kedua yang ingin saya kongsikan kepada anda adalah kita gunakan Google URL Shortener. Okey, dekat sini. So apabila anda pergi dekat Google, anda just klik dekat Google dan tulis Google URL Shortener. So dekat sini kita akan paste kita punya URL supaya dipendekkan kita punya URL. Dan ini adalah trik. Apabila kita pendekkan, anda just masuk anda punya link affiliate dekat sini, kemudian anda tekan shorten URL, so dia akan pendekkan menjadi link sepanjang ini. Okey, so Google dia telah macam buat satu perubahan kepada link tersebut, tetapi link tersebut masih link affiliate kita. So anda jangan risau hal itu. So apabila anda buat macam tu dan anda just kongsikan, contohnya saya kongsikan link ini di Facebook. Saya pergi dekat Facebook saya tulis sesuatu, masukkan gambar DVD tutorial Photoshop Malaya. Kemudian saya tulis dapatkan segera, ataupun apa-apa saja ayat yang menyebabkan orang geram nak tekan link tersebut. So anda paste. So dia akan paste satu benda yang pendek macam tu. So apabila pendek macam tu, orang tertanya-tanya apakah benda tu. So kaedah pemasaran yang bagus, kita perlu membuat pembaca tertanya-tanya dan ingin tahu lebih lanjut berkaitan dengan apa yang kita nak perkenalkan. So daripada situ orang akan klik link tersebut, dan apabila orang klik, dia akan masuk ke dalam kita punya web jualan. So daripada sini kita akan cuba berusaha untuk mendapatkan jualan lah. Okay. So dekat situlah anda perlu faham, apabila anda menggunakan Google URL Shortener ni, so dia akan memudahkan kerja kita. Pertama, anda boleh lihat berapa orang klik URL ni. Okay. Kemudian anda boleh klik pada details untuk anda lihat secara details berkaitan dengan siapa yang klik, dekat mana orang klik. Okey, dan dia ada graf dekat sini. Anda boleh lihat supaya anda boleh nampak bahawa klik yang terhasil daripada mana dan di mana, waktu bila. So semuanya anda boleh baca graf ni. So dia memudahkan anda untuk melihat sama ke tidak link klik yang ini dengan di dalam anda punya ini. Sebab dekat sini pun anda boleh lihat anda dah dapat 10 clicks. Okey. So dekat sini nanti anda boleh lihat sama ke tak dengan jumlah ini. Okey. So itu adalah trik yang pertama. Okey, sekarang cara kedua. Kita nak dapatkan bahan-bahan promosi untuk
wawarkan kita punya kempen di laman web ataupun di blog, di YouTube, di forum, di Facebook dan sebagainya. Sebenarnya dalam sistem affiliate ni saya dah sediakan semua bahan promosi dekat sini. Anda just pergi dekat bahan promosi, ada banner, video dan artikel. So anda boleh menggunakan apa saja platform yang anda ada. Contohnya banner dekat sini, saya klik. Dan anda boleh lihat inilah banner-banner yang telah kita sediakan, dan sekiranya anda ingin kita menghasilkan banner yang lain, anda boleh request melalui email untuk saya hasilkan banner yang lain ataupun size yang lain. So sekiranya anda lihat dekat sini, saya ambil satu contoh. Okey, banner ni. Sebenarnya apabila banner ni telah masuk ke dalam sistem affiliate anda, sebenarnya dia telah dimasukkan anda punya link affiliate. Seperti mana yang anda lihat, dekat sini dah ada business. So secara tak langsung business ni telah dimasukkan, dan dekat sini pun ada, dekat sini pun ada. Bermaksud link affiliate telah di-set up secara automatik. Apabila orang klik banner ini, maka dia telah klik anda punya link affiliate. So cara yang mudah untuk masukkan dekat anda punya blog ataupun anda nak sewa di mana-mana forum, anda just copy link ini semua. Okey, copy, Ctrl C. Kemudian anda pergi kepada anda punya blog. Okey, contohnya saya pergi dekat saya punya blog WordPress. Saya pergi dekat widgets. So dekat sini saya akan paste saya punya link dekat sini. Okey. So saya save. Apabila saya pergi dekat saya punya website, dan bila kita scroll, ada DVD Photoshop dan ada rahsia pakar Photoshop dalam bahasa Melayu. So apabila orang klik link ini, dia akan bawa pengguna tersebut untuk pergi ke kita punya web jualan. So dekat sini sebenarnya orang dah klik saya punya link affiliate sebenarnya. Sebab kita dah masukkan tadi adalah link affiliate kita. So ia sangat mudah, dan sekiranya anda ada blog, anda boleh masukkan dalam blog anda. So kemungkinan besar orang klik tu akan memudahkan anda, terutamanya kepada mereka yang mempunyai blog dan mempunyai pengikut follower yang ramai. So anda punya peluang untuk mendapat jualan tu sangat tinggi. Okay, so itu dah bagus sebenarnya. Selain daripada tu, anda boleh menggunakan link begini untuk dimasukkan ke dalam forum. Contoh yang saya tunjukkan dekat sini, okey, forum Wang Cyber, di mana forum ini sangat ramai orang yang mengikutinya. So jika anda lihat dekat sini, dah ada iklan premium dan ada iklan berbayar tapi yang saiz kecil sedikit. So macam yang ni dia saiz 180 x 150. So anda boleh pergi dekat kita punya ni dan anda cari banner yang 180 x 150. Okey, contohnya yang ni. So anda just copy dan anda pergi kepada Wang Cyber punya ni, anda langgan ataupun anda boleh sewa ataupun anda berbayar, sebab yang ni berbayar, dan anda boleh letakkan iklan anda dekat sini. So kemungkinan besar untuk orang klik tu ada. Tetapi dalam tips pemasaran, apa yang penting adalah target audience. Sebab apabila kita betul tempat banner itu kita letak, maka lebih ramai orang akan klik. Kalau saya buat blog berkaitan dengan Photoshop, so pengunjung yang datang ke blog saya ini adalah orang yang meminati Photoshop. So sama juga seperti anda, sekiranya anda mempunyai blog berkaitan dengan fotografi dan sebagainya, so orang yang pergi kepada anda punya blog itu adalah orang-orang yang berminat dalam dunia Photoshop dan juga dalam fotografi. So kemungkinan untuk orang klik tu lebih tinggi. So dekat situlah peluang anda untuk meletakkan iklan-iklan ini menggunakan link affiliate anda. Okey, so itu adalah cara untuk memasukkan kita punya banner ataupun iklan di dalam anda punya blog. Okey, selain daripada itu, anda boleh gunakan video. Dekat bawah ni ada video. So apabila anda melihat saya punya video yang telah kita buat, banyak sebenarnya video pemasaran yang telah kita buat. Ada video tutorial percuma juga kita berikan di dalam Photoshop Malaya YouTube. Anda boleh dapatkan, anda boleh tengok, dan anda boleh kongsikan link tersebut dan anda masukkan link affiliate anda. Okey, contohnya seperti ini. Anda boleh copy kita punya skrip. Anda boleh pergi dekat anda punya blog. Kemudian anda postkan sesuatu yang baru. Okey, contohnya dekat sini. Okey, contohnya belajar Photoshop di rumah. Kemudian apabila saya tekan publish, maka dia akan buat satu post dekat saya dan kita akan tengok hasilnya. Okey, so tengok iklan dia dah masuk. So anda boleh lihat video ni dah masuk. So sekiranya dia terlalu besar ataupun dia terlebih saiz macam ni, anda boleh pergi balik dekat kita punya ni tadi, anda boleh tukar dia punya saiz dekat sini. Kalau tak silap saya dekat sini adalah 648 untuk saiz saya lah. 648 kali dengan 398. Sama juga dengan kat bawah ni, anda perlu tukar.
648 398. So apabila saya tahu saiz saya punya blog, dia lebih mudah kerana apabila kita masukkan maka dia akan mengeluarkan hasil yang lebih tepat. Okey, saya tunjuk contoh. Anda boleh lihat kedudukan dia tu lebih kemas. Okey, dan dekat sini anda perlu tulis sebarang artikel dan sebagainya ataupun penerangan berkaitan dengan saya punya produk, dan dekat situlah anda akan pastekan anda punya Google URL shortener ni. Okey, so dekat situ nanti orang akan klik dan anda, insyaAllah anda boleh dapat commission. Okey, so selain daripada tu juga kita menggunakan YouTube sebagai platform. Sekiranya anda ni memang seorang YouTuber, anda mempunyai pengunjung yang ramai di anda punya YouTube, maka anda boleh gunakan platform YouTube. Anda download saya punya video tutorial dan sebagainya yang saya telah sharekan di dalam ini secara percuma. Kemudian anda boleh letakkan link affiliate anda. Okey, yang ini masukkan dalam link affiliate supaya dia memudahkan orang, supaya orang tengok link tersebut, orang klik dan anda berkemungkinan besar untuk mendapat komisen. So anda ambil saja video yang saya berikan secara percuma seperti video perkahwinan, edit kad raya, apa semua ala-ala Div Hill, manipulasi dan sebagainya. Anda just ambil share di dalam YouTube anda, download dan anda letakkan anda punya URL. Okay, so apabila anda letakkan URL, anda boleh dapat lebih tinggi anda punya trafik untuk klik link affiliate anda. So itu adalah teknik yang saya kongsikan di dalam YouTube dan juga forum. Okay, sekarang saya akan tunjukkan juga bagaimana kita menghasilkan pengiklanan di dalam Facebook, kerana mengikut apa yang tengah hangat sekarang adalah pemasaran melalui Facebook Ads. Okay, so daripada Facebook Ads inilah kita akan cuba menghasilkan periklanan yang baik melalui link affiliate anda. Cuma apa yang perlu anda ketahui dekat sini, anda perlu keluarkan kos sedikit supaya anda dapat mengaih keuntungan yang lebih. Syarat yang pertama, anda perlu ada akaun Facebook. So apabila anda klik pada ikon ini, maka anda boleh create adverts. So apabila anda create adverts, dia akan bawa kepada anda untuk mengiklankan sesuatu di Facebook. Syarat kedua, anda perlu ada kad kredit ataupun debit supaya mudah untuk menjalankan proses pembayaran. Okay, so biasanya saya gunakan RHB Bank. Kalau misalnya anda nak tahu lebih lanjut ataupun anda memang tidak tahu langsung berkaitan dengan FBX ni, anda boleh refer dengan saya semula untuk menjalankan promosi. Okey, dekat sini kita akan masukkan URL. Sekiranya anda nak masukkan link affiliate anda terus pun boleh. Contohnya anda dapatkan link ni, anda pergi dekat sini dan anda paste. Okey, maka Google akan setkan apabila siapa-siapa klik pada iklan advertising anda di Facebook ini, maka daripada Facebook dia akan bawa terus pergi ke link ataupun ke web jualan Photoshop Malaya. Okey, dan dekat sini anda boleh masukkan kata-kata yang lebih gempak. Okey, anda boleh lihat kat tepi ni, belajar Photoshop, dan gambar juga. Dekat sini dia punya saiz adalah 154 kali 154. So pastikan anda mendapat saiz yang betul. Anda boleh cari gambar-gambar yang menarik supaya orang klik pada kawasan ini. So dekat sini juga anda boleh masukkan kata-kata seperti ini, dia akan keluar macam ni. So dekat sini saya remove dulu yang ni. Okey, dan anda boleh masukkan apa saja gambar. Nak masuk gambar DVD Photoshop, anda boleh dapatkan, dan pastikan gambar tersebut menyebabkan orang geram nak tekan. Itu dia punya keyword. Okey, so macam mana kita nak buat gambar yang terang ataupun gambar yang jelas ataupun gambar yang sama-sama, so tu terpulang kepada anda. Itu teknik marketing yang saya beri kebebasan kepada anda untuk menggunakan, kerana terlalu banyak pendapat, terlalu banyak mata yang melihat, so pandangan manusia tu berbeza-beza. Cuma apa tips yang saya boleh kongsikan dekat sini, anda punya headline ni mesti gempak dan anda punya teks dekat sini pun mesti power supaya orang nak tahu selanjutnya. Begitu juga dengan image, pastikan image anda ni mampu menarik pesaing, mampu menewaskan pesaing-pesaing anda yang berada di sekitar tu. Okey, so selain daripada tu, anda boleh tengok anda punya location, di mana dekat location ni kita perlu tahu kita buat dekat Malaysia dan masukkan town. Sekiranya anda nak serang Shah Alam, anda boleh serang Shah Alam. Sekiranya anda nak serang Kelang, ini adalah target audience. Sebab dekat sini anda perlu tahu dekat mana sebenarnya sasaran DVD ataupun anda nak minta orang klik anda punya periklanan. Dekat sini sebenarnya sangat penting kerana anda boleh lihat
sesiapa yang duduk dekat Shah Alam dan juga di kawasan Kelang ada seramai ini. So itu adalah sesuatu benda yang mudah untuk membantu jualan dan target audien. So sama juga dekat age, di mana apabila kita tambah, contohnya kita nak jual DVD ni kepada orang yang berumur 22 sehingga 26, dan kita target waktu tu adalah lelaki sahaja, perempuan kita tak nak jual. Okey, contoh. Dan yang meminat dalam fotografi dan juga Photoshop Magazine, Photoshop CS5, banyak anda boleh lihat. Sekarang dekat sini pun dah ada 3,000 orang. So anda boleh tick yang mana yang anda mahu. Anda boleh target siapa yang nak dikenakan, siapa yang interest, siapa yang ada relationship dan sebagainya. Menggunakan bahasa apa, English ataupun Malay, English UK dan juga Malay. Okay, so kat situ sekarang dia dah ada 1,900 lebih. Dan anda boleh iklan, anda boleh masukkan nama iklan anda, contohnya promosi terbaik, promosi DVD 1. Dan ini kat part ni adalah sangat penting kerana di sini melibatkan kos anda. Okey, so saya tak nak nanti jadi satu isu anda telah membuat satu pembayaran ataupun mengeluarkan bajet yang tinggi. Ini kepada mereka yang tidak tahu langsung berkaitan dengan FBX. So nasihat saya dekat sini, untuk peringkat awal anda perlu letak dekat sini RM10 saja. Okey, sehari. Bermaksud apabila anda membuat anda punya kempen selama 3 hari, bermaksud anda punya bajet adalah RM30. Okey, so anda perlu letak dekat sini adalah set a start and end date. Kerana dekat sini anda boleh kontrol. Sebab kalau anda klik yang atas ni, bermaksud dia tak ada, dia non-stop anda punya iklan. So itu bahaya, nanti last-last anda punya bil yang tinggi bayar kan. Okey, kat sini anda kena set. Contohnya anda nak set 30 bulan 8 sehingga, kita ambil sekejap je, sehingga 3 hari bulan. So anda boleh lihat dekat sini, dia cakap you will spend maximum adalah RM50 kerana kempen kita berjalan selama 5 hari. So dekat situ kita tahu kalau kita bajet RM50 sahaja untuk dalam 5 hari, bermaksud kita tingkatkan sini RM10. So kalau kita target lebih tinggi, kita ada bajet yang lebih tinggi, maka kita akan target dengan harga yang lebih tinggi. Okey, sehari. Dan apabila kita dah letak start and end date ni, lebih senang lah. Dan selain daripada tu, anda perlu klik dekat sini, manual bid for click. So ini lebih penting. Dan dekat sini apabila kita klik manual, bermaksud sesiapa yang klik bahagian itu sahaja ataupun klik iklan itu sahaja yang perlu bayar. Kalau dia tak klik, bermaksud kita tak perlu bayar. So itu lebih selamat sebenarnya. Okay, so make sure anda klik pada manual bid for click. So berapa bid for click yang perlu anda bayar? Dekat sini dia letakkan 13 sen. So dia cadangkan kepada kita 9 sen sehingga 17 sen. 17 sen ni dah tinggi. Apa yang perlu anda faham dekat sini, anda boleh letak 9 sen. Okey, 9 sen tu sangat murah. Bila orang klik sekali, anda kena bayar 9 sen. Tetapi anda perlu faham dekat sini, kalau misalnya kita punya bajet 9 sen, okey, 9 sen, bermaksud satu hari kita boleh dapat berapa? Daripada RM10. Okey, bermaksud kat sini anda kena faham matematik sikit lah. Saya tak berapa pandai matematik. Bermaksud anda kena faham, kalau daripada 9 sen, berapa kali orang klik untuk cukupkan RM10. Okay, so daripada situ, anda kena tengok juga anda punya audien. Kalau audien anda ada 1,950, kena bahagi pula dengan audien ni. Kerana daripada situ kita boleh tahu, oh, bermaksud kita punya iklan tu sampai atau tidak dekat kita punya audien. So itu adalah teknik untuk memasukkan bid. Anda boleh study, anda boleh tengok macam mana cara kita gunakan. Dan biasanya saya akan letakkan yang paling murah ataupun yang paling sikit, 0.09, kerana dia berisiko. Sekiranya orang klik, kita kena bayar. Orang klik, kita kena bayar. That's why kita punya ayat kena power. That's why kita punya contents kena bagus, supaya kita tak sia-siakan orang klik. Okay, so lepas pada tu anda akan place order. So apabila anda klik pada place order, maka dia akan membuat pembayaran. Kalau saya dah set saya punya pembayaran ni pergi ke account bank mana ataupun ke credit card mana. So dekat situ dia telah set, bila saya tekan ni dia akan bayar ni. So saya tak boleh tekan. So apa yang anda perlu buat, anda just tekan tu. Nanti kalau misalnya anda belum ada account lagi, anda perlu set up account anda. Sekiranya anda dah faham
Facebook Ads tu. So ini adalah sedikit perkongsian daripada saya. So ini adalah cara untuk membuat periklanan di FBX. Selain daripada itu juga kita boleh buat iklan di Mudah. Ini percuma, anda boleh post secara percuma. Dan pastikan anda gunakan anda punya link affiliate. Okay. Selain daripada itu anda boleh gunakan lelong. Sekiranya anda mempunyai akaun lelong, anda boleh buat promosi lebih power dekat sini. Okay. Anda boleh gunakan dekat Foto Malaysia, tapi dia agak mahal sebenarnya dia punya periklanan, sebab dia iklan mahal tu bergantung kepada pengunjung yang ramai dekat dia punya forum. So tak hairan kalau dia letakkan harga yang mahal dekat dia punya periklanan. Selain daripada itu juga adalah majalah.com, dan banyak lagi sebenarnya grup-grup ataupun forum yang bagus untuk diiklan, terutamanya yang relate dengan kita punya produk. So dekat situ anda perlu study apakah cara yang terbaik untuk meletakkan promosi anda punya iklan melalui link mana ataupun melalui platform mana. So itu terpulang kepada anda. Lakukan promosi dengan sebaik mungkin. Saya harap perkongsian teknik pemasaran ini dapat membantu anda dalam menghasilkan jualan yang lebih baik dan mendapat komisen yang lebih tinggi. Okey, so terima kasih kepada anda kerana sudi mendengar perkongsian ilmu daripada saya. Jumpa lagi dalam video akan datang. Selamat berpromosi. Assalamualaikum.